Seorang Islam itu ialah orang yang mensejahterakan orang Islam yang lain. Dari lidahnya dan tangannya. Orang yang berhijrah itu orang yang hijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hijrah ni kalau mengikut hadis ini, dia tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah ke arah yang lebih baik senantiasa berlaku setiap zaman dan setiap ketika. Jadi setiap tahun kita menyambut kedatangan bulan Muharram ini, memperingati peristiwa hijrah ini, kita buat surah tu jangan semata-mata buat surah. Jangan semata-mata buat surah. Buat tu buatlah, kata buat tak boleh makan. Jangan semata-mata buat surah, ada kita ingat. Surah-surah tu untuk memperingatkan kita tentang hijrah Nabi. Surah-surah tu untuk memperingatkan kita tentang pengorbanan Nabi Nuh. Kita peringat. Sebab surah ni sejarah dia walaupun tidak kuat. Walaupun tidak kuat, sanarainya tidak kuat, tapi menjadi percakapan umum. Orang tua kita apa ke hari ni nak percaya tu percaya tu cerita lain. Sejarah surah ni selepas banjir Nabi Nuh banjir besar, kan? Selepas banjir Nabi Nuh tu banjir besar, lepas tu apabila surut banjir, makan ni habis. Dah makan ni duk makan atas perahu besar, atas kapal besar tersebut. Apabila surut banjir, kebetulan makan ni habis. Jadi dia arah Nabi Nuh arah kepada orang yang ada atas kapal dia tersebut, lebih kurang 84 orang ataupun 40 orang, setengah riwayat kata 40 orang. Sepanjang 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, cuma tu yang boleh. 84 orang ataupun 40 orang, setengah riwayat kata. Jadi apabila surut banjir, dia suruh orang dak tak kapal tu turun cari tumbuh-tumbuh yang masih hidup lagi, bahan-bahan makan yang ada lagi, kupus tepat masuk. Mu ada ubi waktu ubi, mu ada jagung waktu jagung, mu ada bahan rupa macam mana gandu ke beras ke waktu bi jadi masuk tu jadi suruh. Walaupun riwayat tak kuat, memang riwayat tak kuat, tapi kita kena ingat juga sejarah Nabi Nuh tersebut. Nabi Nuh ni Nabi Nuh perjuangan dia ni siang dan malam dakwah ajak orang. Nak baiki jiwa orang ni susah. Nak royak supaya orang ni amal benar-benar baik, mengabdikan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, memang susah nak bagi nilai-nilai manusia. Kehebatan Nabi Nuh ini sabar, tekun dalam meneruskan agenda nak memperkasakan agama Allah dalam kehidupan manusia pada ketika itu. Cuba bayangkan 84 orang yang ikut dia, ataupun 40 orang, 950 tahun, hanya cuma tu yang masuk Islam, menganut agama sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Nabi Nuh. Cuma tu ya Nabi Nuh. Siang dan malam dakwah. Sama ada dalam bentuk terang-terangnya ataupun sembunyi, Nabi Nuh guna belaka. Guna di lapangan tempat perhimpunan orang ramai pun Nabi Nuh cerita tentang agama tauhid, agama Allah Subhanahu wa taala. Rumah ke rumah ketuk Nabi Nuh royak. Siang dan malam. Secara terang-terangan dan secara rahsia Nabi Nuh berdakwah. Guna pelbagai cara. Bukan 3 kali ya royak. Lebih daripada 3 kali. Tapi dalam surah Nuh menceritakan umat dia tu, umat degil tu, perli. Perli ke dia, ejek ke dia, macam-macam. Dalam surah Nuh cerita perli. Tutup tak saya dengar. Dakwah Nabi Nuh ni, dia royak ni. Sumak jari-jari. Patutnya tak saya dengar sumak so jari ya, tapi nyenye ko Nabi Nuh lalu buat gitu. 12 tangan jari buat gitu. Tak maknanya tak saya dengar. Bukan setakat tu, tutup muka. Tak saya tengok Nabi Nuh. Dia buat kapal atas bukit. Dari penduduk hak tak beriman ni, orang tak beriman, dia kata gong Nabi Nuh buat kapal atas bukit. Bukit Jud. Dikatakan dekat-dekat dengan Turki, kawasan Turki. Gong Nabi Nuh tiap-tiap hari dengan puak-puak hak beriman tu lah, buat kapal atas bukit. Orang buat kapal mana orang buat kapal? Tepi laut
tepi Kuala, muka Kuala. Dia ni dia buat kapal atas bukit. Gom benar ni. Tiap-tiap hari dia dah kena perli. Kena ejek kepada pengikut dia. Hak tak berimeh. Ni bukan nak cerita Nabi Nuh. Nak cerita hak ni. Stop situ. Cerita Nabi Nuh lain kali pula. Okey, Nabi mula meninggalkan hijrah ni. Nabi mula masuk balik. Di cerita Nabi Nuh masuk balik sini. Nabi mula meninggal rumah pada malam 27 Safar. Nabi mula meninggal rumah 27 Safar tahun 14. Tahun 14 Rasulullah Nabi. Tahun yang ke-14 Nabi menjadi Nabi. Nabi duduk di Mekah dalam lebih kurang 13 tahun. Masuk tahun yang ke-14 Nabi 27 Safar Nabi mula tinggal rumah. Bersama 12-13 September 622 Masehi. Masa tu tahun hijrah tak ada lagi tahun. Bulan sahaja tahun. Kenapa tahun hijrah tak ada lagi? Kenapa tahun hijrah tak ada lagi pada ketika itu? Sedekah boleh ada dah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ada dah orang Arab ada sebut dah. Tahun hijrah tak ada lagi. Kita tengok seterusnya. Kalau boleh tunggu juga. Isa nak masuk dah. Panjang ni panjang. Nak rekah lagu mana ni? Baik, satu hadis Nabi tentang hijrah ni juga. Hadis ni masyhur. Orang duk sebut tutup guru, duk mengajar, ustaz-ustaz duk mengajar. Nah, dalam kitab Imam Nawawi pun dia hadis ni hadis mula-mula dia bubuh. Kalau orang ngaji matan Arba'in Nawawi, hadis ni yang mula-mula dia bubuh. Hadis mana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ni hadis daripada Sayyidina Umar lah, hadis sahih lah. Okey, sesungguhnya maksud hadis ni. Sayyidina Umar kata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Dan sesungguhnya setiap seorang itu mengikut apa yang dia niat. Maka sesiapa yang hijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa berhijrah kerana dunia, untuk mendapat dunia, ataupun kerana wanita, untuk dikahwininya, maka hijrah itu mengikut apa yang dia niat berhijrah ke arahnya. Ini hadis berkaitan dengan hijrah juga ni. Jadi mafhum hadis ni, kesimpulan hadis ni dia nak kita ni hijrah ke arah lebih baik, hijrah mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa seorang sahabat Nabi, dia berhijrah bukan kerana Allah dan Rasul dah. Dia hijrah kerana seorang wanita cantik nama Ummul Qais. Dia boleh hak tu boleh tino dia nak nikah tu lah. Dah. Kalau dia hijrah kerana Rasul dan Allah, memperkasakan agama Allah, dia boleh dua-dua kemungkinan. Bini pun boleh. Pahala pun boleh, sambil nyela, sambil minum air. Ini dia niat kerana wanita tersebut, dia boleh wanita tu lah. Pahala ganjaran yang begitu besar berhijrah pada ketika itu, arahan Allah Ta'ala pada ketika itu, supaya orang Islam muhajirin ni berhijrah ke Mekah, pahala besar pada masa itu. Dia tak dapat lah. Dia dapat Ummul Qais lah, seorang wanita yang cantik tersebut. Jadi di hadis ni juga nak kita ni betul niat kita. Niat tu kena betul. Setiap amalan kita, perbuatan kita kena niat biar betul. Hadis ni, mafhum hadis ni. Kemudian seterusnya, antara sebab berlaku hijrah ni, nomor satu sekali kerana perintah Allah. Sebelum ni sahabat nak tinggal bumi Mekah, Allah Ta'ala dan Rasulullah tak bagi. Dah pernah satu ketika Khabbab bin Arad, seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi pergi jumpa dengan Nabi. Khabbab bin Arad ni hamba sahaya orang hitam, lebih kurang bela juga dia ni. Tuan dia buat penyiasat yang cukup-cukup dahsyat.
Letak tepi api, tengok tubik lembung. Sebab apa? Kerana Islam. Kerana pegang agama Allah, mentauhidkan Allah. Heret kok tengah-tengah pada pasir yang panas. Tapi tetap pegang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah Khabbab bin Arat ni ada peluang dia ketemu dengan Nabi. Dia minta Nabi doa. Dia minta dengan Nabi doa supaya Allah Taala binasa orang kafir ni. Ketika mana di Mekah ni, merah muka Nabi. Tak apa masalah lagi. Nabi menegaskan bahawa suatu hari nanti kamu akan tengok Islam sampai di Yaman. Islam sampai ke Yaman. Pada ketika itu orang Islam tidak akan takut kecuali berulang-alik ke Yaman ni. Masyarakat Arab berulang-alik ke Yaman ni, ke tengah-tengah tu ada perampok. Sebelum sampai di Yaman, ke tengah jalan tu ada perampok. Ada perampok tengah-tengah jalan tu. Jadi Rasulullah bagi penegasan suatu hari nanti Islam akan sampai di Yaman. Pada ketika itu orang Islam tidak akan takut jenayah yang akan berlaku di tengah-tengah perjalanan antara Mekah dan Yaman tersebut, kecuali orang akan takut manusia berulang-alik, akan takut hanya binatang buas saja. Maknanya Islam akan sampai di Yaman, apabila Islam sampai di Yaman, Islam berpacok di Mekah, keamanan akan wujud. Jenayah tidak akan berlaku. Jenayah tak akan berlaku apabila Islam terpacok di mana-mana. Jadi pada ketika itu tidak dibenarkan hijrah. Pada masa itu minta nak perang. Khabbab bin Arat minta nak perang. Sahabat-sahabat minta nak lawan kafir Quraisy pada masa itu. Kafir yang menentang, jangan. Tak apa masa lagi. Tunggu. Berapa tahun tunggu. Akhir sekali Allah Taala perintah supaya berhijrah. Tes dulu hijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah tak sesuai. Untuk jadi tapak perkembangan memperkasa ke Islam tak sesuai. Balik cari hingga ke hijrah ke Madinah. Nabi ke Taif. Taif tidak sesuai juga. Untuk jadi tapak pemerkasaan Islam di bumi, di muka bumi ini tak sesuai. Akhir sekali berlakulah penghijrahan di Madinah. Jadi nombor satu, sebab berlaku hijrah ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul suruh hijrah. Tak tahan dah. Allah pun sebelum ni Allah Taala tak pernah hijrah. Lepas Allah Taala ni ada hikmah itu sendiri yang kita tak tahu. Apabila orang Islam ni kena tekan cukup hebat, akhir sekali Allah Taala benar supaya hijrah. Dan ancaman terhadap orang Islam semakin memuncak. Semakin hari semakin memuncak, akhir sekali Allah Taala izin Nabi dan sahabat Nabi berhijrah. Kemudian seterusnya penduduk Madinah memberi jaminan. Sebelum berlaku hijrah ni orang Madinah mari. Orang Madinah mari jumpa dengan Nabi, ambil terima ajaran Islam, sebab Madinah pada masa tu berkecah karat sama mereka. Ketandusan pimpinnya. Nak balah Khazraj ni balah 100 tahun. Yahudi sama Yahudi, masyarakat Arab balah. Jadi Yahudi sama-sama dia pun balah, sama-sama orang Arab pun balah. Kocak-kacik habis di Madinah. Jadi orang Madinah yang perlu kepada kepimpinan. Jadi dia dengar Nabi ni, Nabi ada di Mekah ni, orang Madinah mari. Orang Madinah mari semua buat haji pesen jam itulah. Buat haji tu tak putus-putus. Mari jumpa Rasulullah, ambil Islam, menganut Islam, terima Islam, sehingga berlaku perjanjian Aqabah pertama, Aqabah yang kedua. Jadi penduduk Madinah balik ke sana dah Islam dah, sehingga Rasulullah hantar seorang sahabat Nabi Mus'ab bin Umair pergi ngajar orang Madinah, bukan hijrah gitu-gitu dak, ada strategi Rasulullah dalam hijrah tu ya, ada strategi. Jadi apabila orang Islam dah terima dah sana, jadi apabila kita hijrah senanglah, orang kita ada dah sana. Hatta sahabat Nabi nama Mus'ab bin Umair untuk memperkasakan keislaman orang Madinah. Nabi tak hijrah lagi, sahabat-sahabat lain tak hijrah lagi. Dia orang ni terima Islam, kemudian Rasulullah atak Mus'ab bin Umair ni ajak Islam, memperkasakan, mempermatakan Islam dalam kehidupan orang Madinah. Hijrah tak lagi. Jadi hijrah ni juga strategi dakwah Nabi. Peristiwa hijrah ni kita tengok pelbagai strategi Nabi untuk memperkasakan
Islam. Jadi tentangnya terhadap Islam semakin hari semakin hebat pelbagai usaha daripada pihak Quraisy untuk menyekap dakwah Islam ni. Tawaran untuk bergile-gile melaksanakan agama masing-masing. Apabila dia tindah tak pakar. Tetap orang Islam ni konsisten dengan Islam. Akhir sekali dia berlembut sikit. Dia panggil Nabi, pergi jumpa Nabi. Kuliah ayyuhal kafirun. Itulah ayat kuliah ayyuhal kafirun. Pergi jumpa dengan Nabi. Ginilah Muhammad. Kita gili-gili. Hari ni mu semua berhala. Orang Islam lagi semua berhala. Esok kami lagi semua Tuhanmu. Kita gili-gili. Pemel liberal ni ada dah masa tu. Apabila kafir dia tak tahan menghadapi Islam ni. Orang Islam tekung, hebat, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dia berlembut sikit. Dia nak berlembut sikit. Hari ni mungkin semua Tuhan aku, esok aku pergi semua Tuhanmu. Kita gili-gili. Jadi pemel liberal lagu tu. Di Indonesia ada sebuah kampung tu. Kalau tengok dalam dokumentari tu, dalam keluarga tu pelbagai agama. Isteri Islam, suami Kristian. Kadang-kadang semaya pakai telkong. Nah, semaya. Tapi tempat agama Kristian sambut agama-agama bini. Anak tu baca-baca agama. Islam ada, Kristian ada. Ada sebuah kampung di Indonesia. Kita tengok dokumentari. Tengok dalam YouTube ada. Kehidupan dia lagu tu, dia kata turun-temurun dah macam ni. Dah lama dah hidup macam tu. Liberal lah tu. Pehmet tu nak erat mari sini ni. Pehmet liberal tu. Agama sama belaka. Agama ni sama belaka. Peruntukan semua ni kena sama belaka. Buat agama ni sama. Biar ya tak kira sini majoriti siapa. Apa ni perlembagaan sini ni gapo. Agama Islam agama Islam tak kira. Dia nak hidup ke pemahaman liberal tersebut. Agama ni serupa. Mengajak manusia ke arah kebaikan. Bahaya pemahaman gitu tu. Okay. Seterusnya menawarkan harta pangkat wanita serta rawat teh kepada Rasulullah. Apabila dia tak boleh nak tekan Nabi ni, dia pergi jumpa Nabi kecek dengan cara molek, dia tawar harta. Kalau mu nak harta, kami nak bagi harta. Syarat mana jangan duk bawa dakwah Islam ni. Nak pakak, nak jadi raja Mekah, kita pergi jadi raja. Nak cari tino comel daripada Mekah ni, kita pergi cari tino comel. Nak hak mana? Dia tawar ke Nabi. Kamu ni Muhammad pesi ni tak apa betul steering. Kata pesi tak betul steering, gila kami nak cari tu bom. Siapa aku gitu mu ni dia tawaran. Seterusnya mengenakan sekate. Dia kena sekate kepada Bani Hashim, keturunan Nabi. Bani Abdul Muttalib selama 3 tahun dia buat sekate. Penyiasat terhadap orang Islam merancang untuk membunuh Nabi. Apabila merancang nak bunuh Nabi tu, Allah Taala mengizinkan supaya hijrah. Iso dah lama dah ni dah. Boleh lagi? Okey, 10 minit lagi. Jadi pada tahun 620 Masehi, beberapa orang Madinah, ni sejarah sikit. Beberapa orang Madinah menemui Nabi, membawa kepada teman-temannya perjanjian Aqabah pertama. Pada tahun selepasnya berlakulah Aqabah kedua dan seterusnya. Perjanjian Aqabah, kalau kita ngaji sejarah sirah Nabi, perjanjian Aqabah ni dengan perjanjian dua perjanjian sebab Aqabah pertama, Aqabah yang kedua ni penyebab utama Islam bertapak di bumi Madinah. Puak-puak ni lah jadi nakik, jadi orang pimpinan di Madinah sehingga Islam bertapak. Retik tanda daripada itu hijrahlah orang-orang muhajir di Mekah. Jadi sehari sebelum hijrah musyrikin sepakat untuk menghalang, membunuh Rasulullah semasa tidur. Tak? Jadi dia bunyi dah orang Islam ni hijrah sebab dia bunyi dah Rasulullah nak berhijrah. Sebelum Rasulullah hijrah ni orang Islam dah hijrah dah senyap-senyap. Orang musyrikin tengok rumah orang Islam ni sunyi sepi. Jadi apabila dia gitu dia kata Muhammad ada lagi ni.
Jadi sebelum Muhammad hijrah, kita bunuh Nabi Muhammad ni. Jadi malam hijrah musyrik itu kepung rumah Nabi Muhammad. Kepung. Jadi Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi tentang rancangan jahat musyriki itu dan membenarkan Nabi berhijrah. Jadi Nabi suruh Ali tidur tempat dia. Ketika mana musyriki, Nabi tahu dapat wahyu kan? Dia suruh Ali tidur tempat dia, ganti tempat dia. Suruh Asma menyediakan makanan. Abdullah bin Abu Bakar ni ditugaskan untuk mendapat perkhabaran. Nabi rancang awal dah. Dan apabila dia dapat signal daripada Allah suruh hijrah, Nabi rancang awal siapa nak tidur tempat dia, ketika mana dia nak tinggal tempat tidur dia ni, ketika mana orang kafir ni kepung rumah dia, siapa nak atas makan ni, siapa nak intip mengintip orang kafir. Perangai orang kafir macam mana perancangan dia nak bunuh Nabi dan sebagai berita-berita berkaitan ancaman kafir terhadap Nabi. Kemudian Amir bin Fuhairah, gembala kambing Abu Bakar berperangai menutup tapak-tapak kaki Nabi nak jalan. Nabi dia tak pergi ke jalan biasa. Dia pergi turun dulu ke selatan. Tunggu duduk atas gua sur, atas bukit tu. Duduk situ dulu. Dia tak pergi ke jalan biasa. Lepas tu dia rancang siapa nak bagi makannya. Amir bin Fuhairah ni Asma menyediakan makannya, bagi makannya. Amir bin Fuhairah ni tutup lubai-lubai tu. Tawaran musyrikin pada ketika itu siapa yang dapat 100 ekor unta, siapa yang dapat takat Nabi dan Abu Bakar. Nabi bersama Abu Bakar ke Gua Sur, berada dalam Gua Sur selama 3 hari 2 malam. Seterusnya Nabi meneruskan perjalanan ke Madinah dipandu oleh Abdullah bin Uraiqah. Abdullah bin Uraiqah ni bukan orang Islam. Dia sewa, dia bayar. Dia tahu selok-belok perjalanan. Sebab Nabi tak pergi ke jalan biasa. Nabi turun dulu pergi agak jauh sikit baru naik. Tunggu dulu duduk di Gua Sur nak tahu berita, sejauh mana berita ancaman orang kafir terhadap baginda. Jadi Nabi akhir sekali Nabi berhenti di Quba. Berhijrah berhenti di Quba, tak masuk Madinah lagi. Selama 4 hari Nabi berada di Quba dan Nabi membina sebuah masjid. Yang pertama pinggir Madinah ini namanya Masjid Quba. Kalau pergi umrah dia akan pergi di Masjid Quba tersebut. Lepas Nabi duduk situ 4 hari, hari Jumaat Nabi masuk Madinah. Nabi masuk Madinah pun Nabi tak cari rancang nak buat rumah. Nabi bincang nak buat masjid. Bincang dengan sahabat nak buat masjid. Nabi singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, waris dia tu, dia duduk situ. Kemudian dia bincang macam mana nak buat masjid. Masjid Madinah Lon itulah. Situ. Jadi Isnin 8 Rabiul Awal 14 kerasulan Nabi sampai di Quba 23 September ne 22 Masih Nabi sampai di Masjid Quba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar selamat sampai di Madinah pada hari Jumaat setelah berada di Quba 4 hari. Disambut oleh penduduk Madinah dengan penuh kegembiraan. Dia tunggu lama dah. Jadi kita tengok langkah-langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah. Lepas Nabi hijrah, Nabi duduk di Madinah, nomor satu sekali Nabi buat mempersedarakan, mempereratkan hubungan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin. Eratkan. Semaikan betul-betul hubungan kekeluargaan, ukhuwah Islamiah yang tinggi antara Ansar dan Muhajirin. Yang kedua, Nabi buat masjid. Nabi membina masjid sebagai tempat ibadat dan lambang perpaduan Islam. Jadi lambang perpaduan Islam ni adalah masjid. Kuatnya Islam, tengok masjid macam mana. Orang ramai atau tak ramai, aktiviti masjid sejauh mana. Masjid ini adalah center penyelesai segala masalah masyarakat. Kalau di zaman kerajaan Utsmaniyah dulu, masjid macam-macam di masjid tu. Ada klinik tepi masjid, ada tarikat tepi masjid, ada sekolah tepi masjid, ada pusat nak pergi kebajikan kepada anak yatim orang miskin pun masjid. Jadi lah ni masjid hanya masjid model Rasulullah lah tu. Masjid model Rasulullah macam tu. Lah ni hanya masjid kita tengok hak model Rasulullah buat di Madinah tersebut tidak terselok. Masjid anak semaya sahaja. Patutnya masjid lebih daripada itu. Kita nak masjid
masjid ni kena urus takbir biar comel lah. Biar masjid ni ada duit macam mana biar masjid ni banyak duit. Kalau masjid banyak duit, kalau keluarga si mati tu, ada Nabi sebut, apabila mati seseorang, bukan keluarga si mati tu buat makan. Jiran-jiran, tetangga pergi buat makan. Dah lah ya kesedihan kematian. Kita pergi makan pula. Lah, masjid buat makan. Masjid tu makna jiran lah tu. Orang ramai sekitar tu. Maknanya diurus oleh masjid. Kalau duit masjid banyak. Lah, bukan setakat kain kapal. Bukan setakat pengurusan jenazah masuk kubur. Makan tu, keluarga si mati tu ditanggung oleh jiran-jiran tetangga ataupun masjid. Lagu tu peranai masjid. Orang miskin masjid ambil cana. Duit banyak lagi masjid. Selesai masalah air. Selesai masalah orang yang susah. Kalau masjid tu duit banyak, tapi kena gerak lah. Kena ada dana wakaf, dana wakaf. Kalau lah ni dia panggil dana wakaf. Nak wakaf tanah tak boleh dah lah ni. Tak ada tanah. Wak dana, ini dana wakaf masjid. Siapa-siapa ada duit, wak masuk. Nak buat wak harta wakaf. Dah. Duit banyak, beli tanah. Jadi wakaf. Itu dia panggil dana wakaf tu. Dana akaun bank tu wakaf. Kukul negeri luar daripada Kelantan tu, dah tersebar dah benda lagu tu, ada dana wakaf. Masjid. Orang boleh, orang balik raya-raya, bahasa nak bubuh tak ada duit dana wakaf macam tu. Dia banyak kita beli aset-aset. Aset tersebut buat kebajikan kepada orang-orang yang susah. Kita tengok mana dalam kawasan kita ni susah hari. Kita pergi gali telaga. Tak. Siapa? Masjid. Bukan masjid pun tak apa. Orang kaya kalau tengok orang-orang susah pergi gali telaga, pergi bori. Tak. Pergi bori. Antara sedekah jariah yang ada Nabi sebut pahala besar. Kita boleh niat wakaf supaya pahala siapa kepada orang tua-tua kita, gali perigi, gali telaga. Kalau dah ni ingat boring kalau tak gali telaga. Jadi kalau kita ingat kepada orang tua kita, kita ada duit sikit, ada duit sikit, kita ingat ke sayang-sayang kita, ayah kita tengok mana buat susah air. Tak, rumah mana, kita gali telaga. Tak, kita beli enjin agak pun kita selalu beli 2-3 buah rumah. Banyak mana tu pahala siapa ke kita boleh, orang tua kita pun boleh. Kalau ngati masa tu lah, kalau ngati tak ikhlas. Ngati kerana apa? Kerana apa kata? Masa tu ya boleh. Tapi kalau kita buat telaga wakaf, perigi wakaf, boring wakaf. Tak. Daripada air tu orang semaya, orang bulak semaya, orang bunuh apa semua. Boleh ke orang tua kita? Ada duit 2,000, 3,000, cari rumah orang susah-susah tu. Susah-susah air lah ni, susah air tengah-tengah tempat. Gali telaga, gali pergi. Jadi masjid penyelesai segala masalah. Itu pengajaran hijrah juga tu. Membuat beberapa perjanjian dengan penduduk golongan Yahudi dan di Madinah. Dia buat perjanjian dengan Yahudi supaya taat setia dan sebagainya. Sikit lagi dah. Sikit lagi. Beberapa pengajaran daripada peristiwa hijrah. Last. Nombor satu sekali, penggunaan takwim hijrah. Itu pengajaran yang besar. Ya banyak pengajaran daripada peristiwa hijrah. Nombor satu nak sebut sini, kita kena tonjol penggunaan takwim hijrah. Daripada penggunaan takwim hijrah mendekatkan kita dengan ibadah. Sebab perkiraan peribadat kita melalui takwim hijrah memperhangatkan kita dengan ibadah. 13 hari putih, 14, 15 dia panggil ayyamul baid. Nah, hari putih sunat puasa, senang khamis, sunat puasa. Nah. Jadi 10, 11 ataupun 9, 10 Muharram sunat puasa. Hari Arafah sunat puasa. 1 hingga 9 bulan Zulhijjah sunat puasa, ditutup puasa. Jadi kena tonjol penggunaan bulan hijrah ni. Kena tonjol. Jadi Khalifah Umar, Sayyidina Umar ni buat. Dulu tak ada tahu orang Islam. Ada hanya bulan sahaja. Jadi Sayyidina Umar panggil para sahabat macam mana Sebahagian daripada sahabat kata kita susah. Tahun tak ada, bulan ada. Nak buat lagu mana Kalau puak Kristian tu ada tahun. Kita tak ada tahun. Duk main kira selepas Rasul Nabi. Selepas kerasulan Nabi. Jadi bicara kita kena buat tahun.
hijrah. Boleh ada tahun dia tak sebut lagi hijrah pada masa tu. Bicara kita nak mula permulaan titik mula tahun dalam Islam ni macam mana? Dia bicara sungguh para sahabat bagi pandangan kita ambil mula daripada Nabi lahir. Nabi lahir bila? Kita mula situ tahun. Setengah sahabat kata mula daripada Nabi mati. Nah, bila Nabi mati? Kalau Nabi Isa, Nabi dia lahir. Sejarah kelahiran Nabi Isa masih itu tak? Tak apalah. Kalau Nabi orang Kristian tak menyeleweng tu nak menunjukkan kebesaran kelahiran Nabi Isa, nak menunjukkan kekuasaan Allah, boleh mencari adat kebiasaan. Boleh lahir seorang insan tak ada ibu dan tak ada ayah. Jadi mulalah lahir tak apalah Nabi Isa tu. Nak menceritakan kebesaran kehebatan agung Allah, melahirkan seorang insan tanpa asbab. Lahir daripada perut Maryam tersebut tak ada ibu, ada tak ada ayah, tak berkahwin. Nak menceritakan kekuasaan Allah. Jadi bicara-bicara para sahabat ni, kita letak dia tengok peristiwa hijrah ni besar. Daripada hijrah ni orang Islam dimuliai, digeruni. Lalu sahabat buat keputusan kita letak hijrah. Tahun kita titik tolak daripada hijrah. Pas bulan Muharram tu, sedekah hijrah, Nabi hijrah bulan Safar bermula. Rabiul Awal Nabi sampai sana. Perancangnya awal hijrah mula daripada Muharram lagi. Hunta, dia bersiap dah hunta. Jadi perancangnya nak hijrah tu awal lagi. Jadi Islam melakukan ibadat memperdekat. Jadi hijrah ni boleh, tahun hijrah ni boleh memperdekatkan, memperingatkan hari-hari tertentu untuk umat Islam melakukan ibadat dan merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah juga mengajar kita berperancangan, bersatiji, ambil asbab sebaik yang mungkin. Nabi dia tak hijrah gitu. Tak ikut jalan biasa. Berperancangan, ambil langkah. Bulan Muharram tu rancang dah. Siapa nak pergi situ sini, nak buat gini. Dah hijrah bukan jalan biasa. Jalan lain. Jadi dalam kehidupan kita ni, khususnya untuk memperkasakan agama Allah ni, kena berperancangan. Kena ambil asbab. Lepas tu kena yakin dan tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana Nabi ajar dalam peristiwa hijrah ni. Kemudian dalam peristiwa hijrah ni perannya tenaga muda. Jangan main-main. Perannya tenaga muda dan wanita memperkasakan agama Allah. Kita tengok Nabi guna budak-budak tu. Fuhairah, Abu Bakar, Asma masa tu budak-budak lagi. Ini menunjukkan bahawasanya perannya tenaga muda. Jangan biarkan anak muda kita ni, anak-anak kita ni dibiarkan begitu saja. Seperti yang kalah sebut tadi. Kena jaga betul-betul generasi. Tekan semaya. Tekan supaya orang ni bawa kerja-kerja agama Allah, meninggikan agama Allah. Nombor satu sekali kena jaga semaya. Gerak anak subuh semaya. Seorang sayang amu dah. Sayang tukar urut jadi awak rumah dia. Mudah-mudahan Allah Taala tambahkan taufik hidayah sehingga akhir kehidupan dia. Tukar rumah buat kerja kau saya tapi bab semaya dia tegah. Anak dia tak semaya, dia jiru hai. Tak semaya subuh, dia jiru hai. Dia orang biasa ya. Anak dia pak-pak orang universiti belakang. Kata rahsia gapo awak ni? Awak biasa ya. Nunggu orang duduk rumah kata pindah begitu ya. Saya tekan semaya. Saya suruh anak semaya. Karena saya tak semaya saya jiru hai. Anak dia pak-pak orang jadi kijau belakang. Kemudian sebenarnya kepentingan ikatan persaudaraan Islam yang mantap dan masjid sebagai pusat penyatuan umat yang saya sebut tadi. Jadi persaudaraan Islam tu sama-sama pok-pok kita ni hok mengucap kalimah syahadah ni. Ada benda sikit-sikit kita tak puas hati, tutup-tutup lah, tak sedut besar. Lebih bagi orang yang ngurus masjid ni. AJK masjid, gapo semua tutup email, gapo semua. Orang-orang kampung, gapo semua dengan orang-orang ngurus masjid ni. Tutup-tutup lah. Eratkan hubungan persaudaraan Islam. Kita ni tak sunyi daripada silap dan salah. Ada benda hak remeh-temeh sudut besar lah. Utamakan persaudaraan Islam untuk memperkasakan agama Allah di atas muka bumi. Kemudian masjid tu kena peranai, kena berperanai, kena hidupkan aktiviti ke arah memperkasakan persaudaraan Islam, ke arah untuk menjadi pusat betul-betul mendidik manusia di dalam satu masyarakat. Jadi setakat itu saja saya rasa ambil masa panjang tu. Tidak tak boleh makan suruh lah malam ni dah. Jadi setakat itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan itu daripada diri saya sendiri, bukan nak mengajar perkongsian saja.
untuk memperingatkan diri saya tentang pengajaran hijrah itu sendiri dan untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita sendiri. Kesimpulannya hijrah ini marilah kita sama-sama pertikatkan amalan kualiti hidup kita ni daripada yang baik tak baik ke arah yang baik, baik ke arah yang lebih baik dan seterusnya, cemerlang dan gemilang dalam kehidupan kita. Tak usahalah diri kita biar jadi manusia yang baik. Tak boleh baca Quran biar boleh baca Quran. Nah, cari orang yang boleh baca Quran. Tak semaya jemaah biar boleh semaya jemaah. Kalau anak duduk kat sini jangan jadi anak tu kat sini. Geraklah anak semaya subuh, titik beratlah anak semaya subuh. Titik beratlah anak dalam pembelajaran Al-Quran dan semaya. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan terkasar bahasa yang tidak sedap didengar oleh hadirin hadirat sekalian itu adalah kelemahan saya. Saya minta maaf banyaklah. Kita tutup sini sahaja rekod yang tidak baik itu. Jadi saya sekali lagi minta maaf banyak sekiranya terkasar bahasa tidak sedap didengar, mencuri hati. Saya minta maaf banyak dan yang baik itu sama-sama kita jadi pengajaran dan panduan untuk kita. Aqul qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi